Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali pada tazkirah saya pada pagi ini. Alhamdulillah, cuaca macam biasa pagi, dingin sejuk dan semoga kita mendapat manfaat sedikit apa yang saya nak sampaikan pagi ini. Dan sekiranya ada masalah, nama pun soalan jawab, jadi saya sarankan pada anda semua untuk WhatsApp saya di talian 0113362255 untuk kita sama-sama cuba selesaikan permasalahan anda semua yang termampu. Baik, macam biasa, hari ini saya akan kupas lagi soalan-soalan yang anda semua WhatsApp saya semalam. Jadi saya ada satu juga soalan daripada rakan kita di Australia. Jadi beliau ada WhatsApp saya berkenaan dengan satu permasalahan yang mana menyatakan bahawa isteri beliau dan anak beliau telah pun menghilangkan diri. Hampir berapa? 4 bulan keluar daripada rumah dan telah memblok nombor handphone dan tanpa ada khabar berita dan telah memutuskan hubungan semua nombor handphone dan menghilangkan diri kerana malu apabila terbongkarnya cerita fitnah ke atasnya sama berada di Australia. Apa pandangan tuan? Wajarkah saya melepaskannya? Okey. Ini masalah dalam rumah tangga Baik. Jadi beliau menyatakan bahawa beliau tinggal di Australia, bekerja di sana. Jadi yang pertama sekali, apa yang perlu kita buat, sebab dia kata dah menghilangkan diri, mungkin ada sebab-sebab ataupun permasalahan sehingga isteri ni keluar daripada rumah. Jadi masalah sekarang ni, beliau tinggal di luar negara, bukan di Malaysia. Jadi kebiasaan undang-undang di mana kita tinggal lah kan. Kalau tinggal di Malaysia, so undang-undang yang berlaku adalah undang-undang di dalam Malaysia. So di Australia, okey, macam mana kita nak buat? Lebih kurang sama juga. So anda bekerja di luar negara, sama macam pelajar-pelajar kita lah yang belajar di luar negara So kalau di Australia, yang pertama sekali anda kenalah mendaftarkan diri atau maklumkan kepada kedutaan kita di Australia. Jadi Australia ni kan luas. Jadi tak tahulah saya, mungkin tempat Encik tak beritahu saya Australia ni di mana. Mungkin di mana tempatnya yang anda tinggal, dekat tak berdekatan dengan kedutaan kita di Australia. Jadi kena maklumkan. Sebab setiap warga negara yang berada di luar negara sepatutnya untuk mendaftarkan diri atau maklumkan keberadaan kita di Australia. Jadi apa-apa yang berlaku, jadi mereka ada makluman. Mungkin dalam hal ini kita boleh maklumkan kedutaan, dan di kedutaan kan ada juga kan pegawai-pegawai tertentu bahagian agama ni ataupun untuk kaunseling untuk cuba menyelesaikan permasalahan anda di sana kan. Tu di antaranya lah kan. Sebab kedutaan kita ni setiap negara ada. Kalau dekat Australia memang ada lah. Memang ada kedutaan. Kedua, selepas kedutaan tu, Encik bolehlah buat laporan polis di sana mengatakan bahawa isteri telah pun menghilangkan diri. Manalah tahu menghilangkan diri ni, atau dia sebenarnya ada report kan. Dia selalunya dia akan report juga, bagi tahu maknanya dia keluar sebab apa kan. Jadi kita dapat makluman bila kita report polis sana, mungkin polis tengok, isteri kamu ni pun dah buat report dahulu. Dia sekarang ni apa masalah, dia akan bagi tahu. Jadi buat laporan polis. Okey, di Australia tersebut. Mungkin ada dapat maklumat lagi tentang keberadaan isteri anda dan anak-anak anda. Baik. Kemudian yang kedua, Cik kena dapatkan maklumat, mungkin boleh menghubungi keluarga dia di Malaysia
cuba hubungi ataupun tak dapat hubungi telefon, cuba dapatkan maklumat daripada, confirm lah telefon adalah paling cepat sekali lah. Boleh dapatkan maklumat daripada sanak saudara yang lain. Tahu tak nombor telefon handphone yang baru isinya, yang hilang ni kan. Kemudian tak dapat telefon, anda juga boleh melalui surat, hantar surat kepada keluarganya di kampung di Malaysia, mengatakan bahawa apa yang berlaku. Buatlah surat, maknanya arahkan dia untuk kembali taat, ataupun buat surat supaya dia kembali hidup satu rumah sebagaimana biasa kan. Buat surat saja, sebab benda ni penting juga. Tak dapat melalui telefon, buat surat dan sebagainya. Okey. Baik, bukan senang lah kan. Bagi saya lah, bila saya tanya tadi, nafkah macam mana, okey tak, ada bagi tak? Dia kata bagi ya. 1,500 ke 2,000 setiap bulan. Seperti maksudnya macam tak ada masalah segi kewangan. Tapi dia nyatakan sini, iaitu dia difitnah. Keberadaan dia di Australia difitnah. Maknanya isi dia kata dia tak bagi nafkah. Tapi kalau lihat di sini, soalan di sini mengatakan bahawa dia memfitnah saya kepada keluarganya, mengatakan bahawa saya tak pernah bagi nafkah sejak saya datang ke Australia hingga dia dipaksa bekerja. Tapi bila saya tunjukkan semua bukti transfer akaun, maka terbongkarlah fitnahnya. Ini pihak dia mendakwalah, maknanya isi ni sendiri membuat fitnah bahawa bila berada di Indonesia, di Australia ni, mana dia terpaksa bekerja, isi terpaksa bekerja sehingga menyebabkan maksudnya isi kata tak bagi nafkah. Suami ni tak bagi nafkah ketika mereka berada di Australia sehingga dia terpaksa bekerja. Jadi saya dapat maklumat ni hanya sebelah pihak lah kan. Ni ikut apa yang dinyatakan pada cik tadi. So isi tak dapat, sebab kita tahu isi di mana tadi. Ini berdasarkan kepada apa yang dimaklumkan saya daripada cik di Australia. Jadi fitnah, katanya dia tak bagi nafkah, tapi bila tunjukkan bukti-bukti ni ada. Tapi cik ada bagi tahu sini, maknanya macam ada hubungan lagi, maksudnya macam ada boleh kontak lagi keluarganya. So kontak keluarganya, maklumkan kepada keluarganya apa yang berlaku. Kan? Walaupun kita rasa tak nak bagi tahu orang lain pada hal ini, kita kena juga bagi tahu apa yang berlaku kita di Australia ni kan. Jadi bagi tahu keluarganya bahawa isinya telah keluar rumah tanpa keizinan. Okay? Dan buat surat. Surat ni sebenarnya untuk apa-apa penjelasan kita di mahkamah nanti. Mana kita dah berusaha dan maklumkan tak dapat mentelefon, melalui surat dan sebagainya. Baik. Kalau sekiranya Encik nak meneruskan lagi, kan seperti ditulis sini, wajarkah saya bercerai? Bagi saya jangan bercerai lah. Kita cuba usaha dulu. Dengan sewenang-wenangnya, bila ada masalah je kita ceraikan isi kita. Mungkin ada permasalahan yang Encik kena tahu. Sebab mungkin benda dah lama kan. Mungkin sebelum datang lagi dah masalah ketidaksefahaman, ada masalah dari segi peribadi sendiri tak dapat dibendung kan. Bukan senang sebenarnya wanita ni nak minta cerai. Pasti ada persoalan-persoalan yang terpaksa dah lama tanggung kan. Sebab tu baru keputusan untuk bercerai kan. Mesti ada sebab utama. Tidak, kalau bukan pada kita, pada orang lain atau orang ketiga. Itu biasalah kan. Jadi sekiranya Encik nak buat permohonan, maksudnya sekarang ni kalau Encik nak supaya isi ni kembali hidup sebagai suami isteri, saya percaya bahawa kalau di Malaysia kita ada permohonan untuk kembali taat. Sekiranya tak juga kembali sebagai suami isteri, kita boleh mohon kepada mahkamah untuk sebagai isi kita sebagai nusus. Tapi kita kena ikut step by step lah. Kalau di sini kita kena dapat jugalah, kita buat dulu aduan di pejabat agama bahawa isi kita telah keluar tanpa keizinan kita. Jadi pejabat agama akan panggil lah untuk sesi kaunseling. Beberapa kali sesi kaunseling kita pulang pejabat agama, sehinggalah penyelesaian tak dapat juga diuruskan, maka kita teruskan kepada mahkamah syariah. Jadi nanti kalau sekiranya masih lagi permasalahan ni timbul, so Encik boleh melantik peguam syar'i, so boleh mohon ke mahkamah untuk permohonan kembali taat dahulu.
Jadi kena nyatakanlah sejak bila keluar rumah, dan apa usaha-usaha yang anda telah lakukan. Dari segi nafkah ada bagi tak, dari segi apa keperluan-keperluan lain, ada pukul tak, ada bertengkar ke, ada apa-apa perkara yang menyakitkan hati ke, ada buat tak buat, dan apa yang telah berlaku kena cerita di mahkamah. Dan sekiranya mahkamah puas hati berlakunya ketidakpatuhan isi sebut kepada anda dengan alasan yang wajar, saya percaya bahawa mahkamah boleh mempertimbangkan dan boleh buat keputusan sama ada berlakunya usul atau tidak. Jadi kita kena muhasabah diri kita sendiri sebenarnya dalam hal ini kan. Lebih-lebih lagi kita berada di luar negara, tak ada orang lain lagi. Bila kita berada di luar negara, memang orang kata kebebasan tu memanglah satu, tapi sebenarnya isi kita tu, anak-anak kita ni adalah pengubat kita. Bagi kita di luar negara ni tak semua. Warga Malaysia di luar pun tak ramai. Terpulanglah tempat yang cik tinggal tu. Mungkin ramai pelajar Malaysia, ramai juga pekerja-kerja yang datang daripada Malaysia terpulang. Tapi memang bila berada di luar ni dugaan-dugaan lah kan. Biasalah kan. Dugaan-dugaan cabaran dan berbagai-bagai rintangan yang berlaku. Jadi saya mohon untuk menceraikan isi tu bukanlah satu keputusan yang terbaik lah. Kita usaha dulu, kita selamatkan rumah tangga sebab kita ada anak. Kita ada anak, jadi fikirkan juga tentang anak tu sendiri dan juga persahabatan ataupun pertalian kita dengan isteri kita. Kalau tak boleh nanti tu keputusan yang terakhir tu encik akan membuat keputusan. Jadi sekiranya tak faham dari segi prosedur, boleh melantik peguam syar'i untuk urusan kita di Malaysia nanti. Okey, semoga manfaat untuk kita semua. Serba sikit, semoga ada jugalah panduan kita. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih pada anda semua yang masih support saya dalam tazkirah saya dan channel saya ni kan. Dan sebelum itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.